Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia-Nya kita dapat meneruskan kehidupan, meneruskan pengajian, meneruskan amal soleh yang membolehkan kita dikira dan dihisap sebagai titik-titik nafas kita, usia kita dikira sebagai amal kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah, iman Islam di akhir-akhir zaman ini amatlah penting untuk kita pelihara. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan pegangan kita tentang tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang nubuwah, tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, tentang perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara yang berkait dengan perkara akhirat. Itulah iman. Adakah iman itu dilihat pada pakaian? Tidak. Adakah iman itu dilihat pada perbuatan amal soleh? Tidak. Tapi iman itu letak pada hati masing-masing yang rasanya ia takut pada azab Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebab perjalanan hidup kita baru pada tempoh yang ketiga, yang kedua. Ada lagi banyak perjalanan kita yang sehingga kita antara syurga atau neraka. Banyak lagi. Episod kita ni tak habis lagi. Kalau kita bayangkan perkara-perkara tersebut, pastinya dapat menghindarkan kita daripada terjerumus kepada kejatuhan akidah. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik, kita sambung balik. Di antara salah satu daripada memantapkan iman adalah majlis ilmu. Muslimin yang dirahmati Allah, kita sambung balik dalam masalah 244. Betul? 244. Betul ya? Masalah mengumpat pada agamanya dan misal-misalnya. Muslimin yang dirahmati Allah. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, daripada kitab Mukhtasar Sahih At-Tirmizi, daripada disyarahkan di dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah di dalam bahasa Melayu, inilah kitab dia, nama dia Bahrul Madhi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini, Syekh Idris Al-Marbawi. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Tafa'u bihi ila darai. Baik. Cerita bab ghibah, cerita bab mengumpat. Masalah 244, mengumpat pada agamanya dan misal-misalnya. Cerita tentang hal keagamaan syariat, cerita tentang amal ibadah dan sebagainya, hal-hal agama. Kata Imam Ghazali, adapun mengumpat pada agamanya, maka iaitu seperti kata engkau, kita kata apa? Orang itu pencuri, penyauk, nya alif hamzah wa qaf. Atau engkau kata pembohong. Okey. Orang itu tahi arak. Baru betul yang tahi arak, bukan kaki arak. Orang itu penipu. Ni semua dosa-dosa besar ni. Orang itu kuat anaya.
Orang itu memperbodoh-bodohkan sembahyang, permudah-mudah bodoh pula dah. Permudah-mudahkan sembahyang. Ini hak kita kata ni. Kita kata ke orang tu lah masuk mengumpat tu. Orang itu tidak berzakat, tak keluar zakat. Kita duk kata, duk tuduh orang. Tuduh tu fitnah. Orang itu sembahyang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Ini pun kerak lah ni. Dia nampak orang yang dia tu pacak kaki, berharam tak betul pun. Tak apalah no. Orang itu tidak peduli najis. Bab najis lah, dia belah lembu lah lepas merata, belah kucing pun lepas merata, anak pun merata juga ke lah. Belah juga, semua dia lepas merata. Anak tak apalah, reti berak balik duduk jamban. Kucing jaga-jaga tuan-tuan. Dia peret di kereta jiran, hak jantan tu. Kereta jiran ni pula, jiran tu rajin pergi sembahyang, lalulah dengan jubah dia, lalu terkena kereta tu tadi. Kena tak jubah dia? Jaga. Kawan sembahyang duduk-duduk dia bawa kencing kucing, tahu tak mana? Di jubah. Nampak? Jangan mudah sangat tuan-tuan. Nak belah-belah tak ada apa, tapi ada dua syarat kata Imam Nawawi. Yang pertama makan minumnya, yang kedua tempat tinggal dia. Jangan duduk lepas merata. Saat lagi dia jadi fitnah kat balik kat kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini ada disebut dalam Bahrul Mazi, kalau tak silap saya yang ketiga, juzuk yang ketiga, bab belah binatang ni. Tapi hadis tersebut, bukan, juzuk yang pertama. Hadis Nabi kata dekat adik Anas bin Malik tentang dia main burung. Burung tu mati terkulai dah. Dia nak teriak dah. Burung dia mati. Tentu Nabi SAW melawak. Apa cerita burung tu? Dia senyum dengan Rasulullah SAW. Maka dihujahkan, boleh tak main burung? Main burung lah, main burung. Faham tu dulu? Main burung. Okey. Maka itu sebab ada di antara orang tua-tua dulu, dia belah burung. Sebab kata Imam Nawawi, harus belah burung. Sebab Nabi tak larang pun Umair main. Ya Aba Umair, dia kata, wahai Aba Umair, adik Anas bin Malik, apa cerita burung ni? Senyum kat Nabi SAW. Tak, dia tak larang pun. Maksudnya boleh tak main? Boleh lah. Boleh tak belah? Boleh lah. Tapi ada dua syaratnya. Disebut dihurai di situ dalam syarah Muslim, iaitu makan minumnya dan tempatnya. Teringin nak belah ikan, api akuarium tak beli. Dia kelupak, mati pi. Lebih kurang macam tu lah. Okey tak? Dia tidak pedulikan najis. Tapi kalau kita kata kat orang, betul lah, betul itu betul. Hak betul itulah benda mengumpat. Orang itu penderhaka mak bapaknya. Betul lah kita duk nampak. Betul itulah mengumpat. Betul? Faham lah. Orang itu tidak meletakkan apa ni? Zakatnya pada tempatnya. Apa dah? Zakatnya pada tempatnya. Maksudnya dia bagi ikut dan dia tak bagi ikut hak yang saluran yang sebenar. Contoh, ataupun dia nak bagi ikut ni ya. Ataupun contohnya adik-beradik dia hak susah, dia tak mahu nak bagi, dia pergi bagi kat orang lain dulu. Ada juga syarat-syaratnya kena bagi tu. Okey. Ataupun dia suka bagi kat orang luar. Orang kampung dia sendiri dia tak mahu nak bagi. Pun ada hukum dia juga. Apa tujuan zakat? Kena faham apa tujuan zakat. Berkasih sayang. Bila nak berkasih sayang, takkan nak berkasih sayang dengan orang luar daerah kot. Berkasih sayanglah dengan orang kampung hang sendiri. Cari dulu, dah tak ada, baru keluar pada daerah, keluar pada kampung. Itu sebab hukum, tang mana kita puasa, tang mana kita start puasa, tang mana kita start hidup, dan tang mana kita mencari rezeki, tang tu kena keluar zakat fitrah. Ada simpan taruh sampai balik kampung baru bagi. Sah ke? Sah. Cuma dia tak dapat fadilat asal. Sah lah dia keluar zakat fitrah tu tadi. Tapi hak yang dia dapat kasih sayang, tak ada. Orang miskin depan rumah dia je. Dah balik raya. Balik raya lagi 3 hari, lagi 5 hari nak raya. 7 hari lagi nak raya. Balik dah. Lupa nak bagi lagi. Duk pegang kata hak akhir-akhir tu baru berkat. Dia tak tahu kata masuk Ramadan boleh bagi dah. Tu yang balik kampung lupa nak bagi. Tu yang bagi kot kampung kita tu. Tidak?
Itulah. Okey. Tempat tak kena bagi. Orang itu tidak memeliharakan puasanya. Biasa. Kuat mencabul dan mengumpat. Orang itu kuat mencaci dan mengaibkan orang dan yang lain-lainnya lagi. Ini contoh-contoh yang kita katakan sebagai berkait dengan syariat, berkait dengan agama. Memang betul, tapi kalau betul itu dia tak suka dengar, tu kira mengumpat. Saya senang macam ni lah tuan-tuan. Kalau tak mau orang kata kat kita, jangan buat. Apa pun dia bermula dengan diri kita sendiri. Kita tak mau diumpat, maka kita jangan buat perkara supaya orang jangan kata kat kita. Seorang sahabat Nabi SAW, dia tahu kata bila orang kata kat kita dapat pahala kering. Tahu pahala kering? Pernah dengar tak pahala kering? Orang kata kat kita, kita dapat pahala kering. Satu hari hadis ni keluar dengan asbabun nuzul dia, bukan asbabun nuzul, asbabul urud. Sebab pelakunya hadis, bila dengar tu sahabat ni dia salah faham lah sikit. Oh, bila orang kata kat kita, kita dapat pahala, dia kata. Seronok, tak buat apa pun dapat pahala. Dia balik rumah, esok dia mai, dia pakai lain kasut lain sebelah. Tujuan niat dia supaya orang kata kat dia. Nabi tengok dia, awak yang pakai kasut lain sebelah. Dia kata, orang kata kat aku dapat pahala, dia kata. Nabi kata, ni gila nama dia. Kita yang kerit tu pun berdosa. Tu kena faham lah. Kalau tak mau orang kata, jangan duk buat. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, kata Melody. Itu yang patutnya. Ni duk orang kata kat aku, yang duk buat situ. Duk kata kat aku, dia pun tak tahu kata esok melutut aku di padang mahsyar. Ni, awak ingat padang mahsyar tu senang lah. Ni cerita panjang, tak habis kitab malam ni lagi. Jangan duk kata masalah tu salah orang, salah kita tu sama. Duk pakai lebay, tek lalat penuh, konon-konon zuhud. Hai zuhud pun tak tahu apa dia tu zuhud. Duk pakai baju tek lalat penuh, konon-konon zuhud. Hai haram dia tak tahu zuhud tu apa dia. Kasut tak mau pakai, berjalan pergi ke surau. Benda nak cari zuhud dengan benda mudarat, lebih mudarat, apa dia hukum dia balik? Kalau kasut tak pakai. Tak, kalau tak ada sungguh, tak apa kita nak bagi. Ni hampir tak apa-apa dia zuhud. Dia tolak bang dunia, tak mau langsung. Kalau tolak dunia pakai kasut, seluar pun kena buang. Abang ada macam tu. Tu semua dunia lah tu. Zuhud ni maksudnya menolak dunia. Tapi bukan menolak dunia tu sampai tak mau ambil sikit beda, tutup aurat, tolak mudarat. Tu kena faham. Mau tolak semua tak mau. Ni haram ni, haram ni. Ni ayak ni tak boleh ni. Dia ayak mai pada jerat Cina ni. Habis dia teliti sampai tahu tu lah, kata betul kalau tasawuf tu sungguh-sungguh betul, tak ada apa kalau nak ni. Tapi faham ke maksud zuhud tu apa dia? Tanya-tanya noh, tak tahu apa pun. Dia ikut orang ya banyak hak yang duk macam tu, dia ikut orang ya, bukan dia reti apa pun. Istilah takrif satu-satu benda, definisi benda tu dia sendiri pun tak tahu. Tu ya tom yam dengan tayamum tak reti berkeling dengan ustaz tu. Yang ustaz tu ingatkan tanya resipi tom yam. Rupanya dia accident. Macam mana nak tom yam tak tahu. Pening tak? Muslimin dirahmati Allah. Tu pun dia betul itu. Okey. Jangan create fitnah. Kita tu dua-dua benda kena jaga. Jangan kata orang kata kat aku ya, depa tu kerja kat aku tu aku tak mau pi. Depa kerja kata kat aku. Kalau kita tak buat, tak apa. Ni pasal betul kita orang tu kata kita pasal memang kita buat. Muslimin yang dirahmati Allah. Ada kadang-kadang ada kebenaran. Sebab hari hujah dia panjang lah. 245 masalah mengumpat pada dunianya. Tadi agamanya. Dan misal-misalnya. Contoh. Bagi contoh. Takrif sendirilah. Ambil contoh dia ni. Kata Imam Ghazali. Adapun mengumpat pada dunia, hal berkaitan dengan dunia tadi, amal ibadah yang syariat, nama akhirat. Maka iaitu seperti engkau kata, ia kurang ajar. Itu dunia. Adab tak ada. Suka mempelecehkan orang saja. Dia kerja perendah-perendah ke orang ya. Itu hak dunia.
Orang itu tidak memandang apa kewajipan atas dirinya bagi orang lain. Apa dia kehendak, hak isteri dia, hak anak dia, hak orang lain, semua dia tak pernah tunai. Kita kata kat orang tu, orang itu memandang ada kewajipan orang sahaja baginya. Dia nak hak dia, hak orang dia tak tunai pun. Kita pergi kata kat dia lah, orang itu kuat makan, rasa diri juga lah, terasa kat kita pun. Tapi kayuh tak apa dah. Apa dia ni? Ga alif gelojoh lam waw, ga bukan ga lawa. Gelojoh. Oh dia orang panggil apa? Mak kalut. Dia kalut. Mau dia kalut. Gelojoh. Pelahap. Lebih kurang hak tadi. Pelahap hak lain pula lagu tu. Kuat makan dengan pelahap sama tak? Orang itu penidor. Malena. Mau duduk Lena. Malena duduk lah tu. Kalau berdiri pun Lena juga, tak tahu nak kata. Tidur ia bukan waktunya. Tidur bukan kena waktu. Contoh. Tu bab dunia. Hai dunia. Kita kata kat dia. Tu mengumpat tu. Nampak lekeh sikit orang. Ajar tidur. Buat kenduri, dia hak cedok paling banyak. Pelahap lah. Itu duduk nampak korang kan. Tu kata ribah tu. Tu hai dunia. 246 masalah mengumpat itu adakah haram? Haram ke? Apa maksud haram? Apa definisi haram? Apa ta'rif haram? Haram ialah sesuatu yang dilarang untuk melakukannya. Siapa buat berdosa dan dibalas sebagai neraka. Dia kira dosa. Siapa buat benda haram, kira dia dosa. Bila dosa, tempat dia neraka. Senang faham macam tu lah. Tapi kalau siapa tinggal haram, dia dapat pahala. Itu cara didik hati dalam tasawuf. Benda ni haram, nak pahala tak? Tinggal. Dia panggil bab turuk. Berzina tu haram, kita tahu kata, kita tinggal, dapat pahala. Rokok, ambil ngeri. Kata Khostalani Asqalani Khostalani, hak tu lah pengarang kitab Fathul Bari. Orang duk heran, dalam penulisan Arab Hijai Khostalani, Arab Mesir dia tak kerti sebut Kha, dia sebut A. Itu sebab bila tuan-tuan tengok, bila tulisan Rumi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa pula dah? Hak tu lah Khostalani dengan Asqalani, hak tu lah. Sebab Arab Mesir dia sebut Asqalani, dalam Quran, dalam kitab tulis Khostalani. Sebab Arab Mesir tak boleh sebut huruf Kha, dia jadi A. Okey, pasal ada orang duk tanya. Di dalam Irsyad Sari, ditegah syarak akan kita mengumpat seseorang itu akan sebagai tegah haram dengan ittifaq ulama semuanya. Semua sepakat kata mengumpat adalah haram. Tetapi adakah mengumpat itu daripada dosa besar atau dosa kecil? Okey nah? Dia ada beza pula. Dosa. Haram tu dosa. Nak tengok pula dosa tu kecil ke besar. Faham tak? Haram tu berdosa. Dosa tu kecil ke besar. Tak mayang tu berdosa. Dosa tu kecil ke besar. Apa dia lagi? Sepak kucing, pelantin ada. Haram tu berdosa. Dosa tu kecil ke besar. Korek tak hidung, calik mata. Kecil ke besar? Kecil. Kena nak tahu kecil ke besar. Kena tahu tu dah haram semua sepakat kata haram dan berdosa sepakat. Nak tahu kecil ke besar pula. Kata Imam An-Nawawi dalam Raudah, menurut bagi Imam Rafa'i, iaitu daripada dosa kecil. Kemudian diikutnya dengan cakapnya pula, sungguhnya pengenalan dosa besar itu boleh juga diletakkan atas mengumpat itu. Dengan cakap dia, dengan hati dia, apa semua ada sebab lah. Sebab mengumpat ni ada banyak kriteria dah.
maka dia jadi dosa besar. Kalau begitu boleh dibayangkan dosa besar, boleh jadi dosa besar. Macam inilah saya kata, dosa kecil kalau diulang-ulang jadi besar. Tu ya. Takkan mengumpat kali kot, lepas tu dia berengkai-rengkai tak kalau mengumpat. Tu jadi dosa besar. Kalau takat kita seorang tak apa, kita pergi kata kat tiang tu, dia tu hitam. Mengumpat tak? Dosa kecil tu. Tapi pergi kata kat orang, dia tu hitam, dia pula pergi habaq kat orang lain. Jadi dosa besar. Faham lagi tak? Kita pergi habaq kat kambing. Kambing, dia tu lah tak malu lah. Dosa tak? Niat kita jahat tu dengan orang. Kita tak boleh niat jahat dengan orang. Selimin yang dirahmati Allah. Hak tu yang duk tulis dalam handphone tu, dia kata orang bukan tahu pun. Berjuta orang duk baca tu. Tambah dia ada follower pula. Walaupun dia tak like, tapi dia terbaca. Ini dosa tak? Okey, baik. 247 masalah mengumpat pada agama orang itu adakah berdosa juga? Apa agama tadi dah? Kata Imam Ghazali telah berkata satu kaum la ghibatu fid din. Maksudnya tiada nama mengumpat dalam hal agama. Jikalau benci orang yang kena umpat itu sekalipun. Contoh, dia mayang pacak kaki dak. Dia yang sujud tak kena, rokok tak kena, orang kata kat dia. Imam Ghazali kata tak berdosa. Kerana mengeji barang yang dikeji Allah. Sebab benda tu benda keji. Faham ke tak? Kalau hak berkait dengan dunia, yang tu baru berdosa. Berkait dengan akhirat, benda hak yang memang tak sah. Tengok-tengok najis, ada tik cicak di kaki. Lepas tu bila kita kata, dia kata, hang kata kat aku. Lepas tu tak kata hang nak buat macam mana. Hang nak takkan nak terus pakai tik cicak tu sampai ketua. Faham ke tak? Okey. Maka menyebutnya, tak siapa pun tak suka pergi sebut, betul tak? Cuma cara menegur, menyebut kena ada cara lah. Jangan pergi wah disebut macam tu. Maka menyebutnya dengan berbuat maksiat, dengan berbuat maksiat dan mengejinya, itu harus jua. Kita keji, kita bawa diri. Mari kita bincang dah itu kan. Dia kerana dia ahli maksiat apa semua, kita kata pun. Pasal kita kata tu sebab dia takut esok jadi penyakit. Penyakit kat siapa? Penyakit kat orang lain pula. Akan ikut sama dengan dia. Supaya jadi satu tegurannya. Tapi ini pun banyak khilaf lah pendapatnya. Supaya dengan apa yang kita kata tadi, dia macam inilah senang tuan-tuan. Mengumpat ni maksudnya sesuatu yang tak seronok didengar oleh orang yang kena umpat. Tapi betul dia buat, tambah-tambah bersalahan dengan hak Allah. Dia tak suka. Hang duk kira hang tak suka, Allah Ta'ala nak marah ke hang tak tahu. Hang mengumpat aku. Dia dah kira dosa kita. Hak yang dosa dia buat dosa tu macam mana? Tu dia kata harus tu. Bermula dalil yang menunjukkan atas harus mengumpat pada agama itu ialah barang yang diriwayatkan bahawasanya setelah sebut orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu perempuan. Nabi sebut ada seorang perempuan yang banyak puasanya dan sembahyangnya tetapi mencabul jirannya. Cabul ni maksudnya popek-popek kata. Ada kata sentuh. Maka sabda Nabi SAW, perempuan itu isi neraka. Bila sebut perempuan tu isi neraka, mengumpat tak? Mengumpat. Pasal apa Nabi boleh sebut? Duk kata ke orang luak pendek, ahli neraka. Hang tak tahu hang mengumpat tu apa dia? Faham dah lagi? Duk kata ke orang tak mayang, awak hang ahli syurga. Tapi balik pada niat orang hak kata tadilah. Kalau dia niat kerana kebaikan, dia tetap dia tak dikira sebagai mengumpat. Mengumpatlah, tapi tak berdosa. Tapi kalau dia niat nak penjatuh kontu, menggunakan perkataan dia tak mayang kerana nak penjatuh, dia jadi dosa lain pula. Faham? Okay. Maka mengumpat yang seperti ini tidak mengapa, kerana berhajat kepada mengetahui hukumnya dengan soal.
Tidak asal maksudnya mau memperlecehkan. Dia bukan tujuan nak pelecehkan kawan tu. Dia kata, apa yang contoh kita ambil pada contoh Nabi kata dia ni kuat sembahyang, kuat puasa, kuat apa, tapi dia ni suka mencabul ke jirannya, buat satu benda tak baik lah dengan jirannya. Dia ni isi neraka. Perempuan tu mengumpat tak? Mengumpat. Maka dalam bab hukum boleh. Contoh, laki dia ni sekupang tak boleh pakai. Okey. Dia tak tunaikan hak tanggungjawab dia sebagai seorang lelaki. Pagi dia keluar duduk kedai kopi sampai malam baru balik. Ada satu lagu, Pak balik Pak, apa dia? Pak balik Pak, apa dia, ubi kayu dah masak, sampai anak makan ubi kayu. Laki dia kerja duduk di kedai kopi. Maka si isteri ni tadi, dia nak kena habaq dekat tu imam. Dia nak habaq kat pak dia, dia nak habaq kat mak dia. Adakah isteri tadi mengumpat? Adakah isteri tadi mengumpat? Tak. Sebab dia nak habaq hukum, kata laki dia tu tak guna sekupang. Si suami pula, dia tak boleh nak buat apa dah kat laki, kat bini dia. Ya, ambil faham lah kau dah banyak cerita pula dah. Faham lah tu dah lah. Tapi jangan diwar-warkan, sebab itu masalah rumah tangga. Nak jadi elok tak jadi elok pun jadi lagi teruk. Takat kita ataupun seorang yang zalim yang kita tahu kezaliman dia, kita tahu memang dia zalim, habaq hak tu ya, tapi syarat dia ialah habaq hak tu saja, jangan duk fikir dengan benda lain. Dia tu dah lah zalim, dia suka perkena orang, pinjam duit tak bayar balik apa semua. Lepas tu hitam lah tu. Dah hitam tu apa dia tu? Hak hitam tu. Dia nak bagi orang benci kat kawan tu sangat-sangat, dia bubuh haji nombor tu. Yang tu yang haram. Habaq hak tu dah lah, apa dia? Kezaliman dia. Bini pula tak segok, dah fikir dengan orang pula tu. Anak pula tak guna. Nampak dah tu. Hak yang salah dia dengan hang pasal kes tak bayar hutang je. Janji nak bayar tak bayar. Yang fikir dengan hitamnya, isterinya, anaknya sampai turunan habis. Tu yang jaga-jaga. Dia nak bagi orang benci. Kita nak cerita keburukan orang tadi atas sebab nak nasihat supaya jangan kawan ke, atau nak bagi orang benci kat kawan tu? Balik pada diri kita. Apa niat kita? Muslimin yang dirahmati Allah. Terus. 248 masalah mengumpat zalim orang ke atas bagaimana orang zalim. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, harus bagi orang yang kena zalim itu pergi kepada sultan, pergi kepada raja, pergi kepada penguasa, qadhi dan lainnya. Qadhi ni in bracket hakim lah. Daripada keduanya, daripada orang-orang yang memerintah, atau pergi kepada siapa-siapa yang berkuasa melepaskan kezaliman orang yang zalim itu ke atasnya. Dan harus diumpat di hadapannya, katakan si anu itu zalim, ya atasku. Pergi kata dia ni zalim, pergi abang pergi buat report dia ni zalim kat saya, dia buat saya macam-macam, dia jentik telinga, dia picit hidung. Maksudnya dia ni tak boleh melawak mau melawak sikit dia pergi report. Boy, dah contoh lah. Dan harus diumpat di hadapannya, katakan si anu itu zalim, ia ke atasku, si anu itu memperbuat hartaku begini-begini, rosak habis pokok-pokok aku, rosak habis harta-harta aku. Zalim lah tu. Kawan apa dia tanam sirih, dia belah kambing. Kawan buatlah projek, dia ingat kata nak buat belah ikan keli lah, dia belah merang. Muslimin dirahmati Allah. Zalim ke atas aku, membuat pada hartaku begini-begini. Maka yang demikian itu sungguhnya pun menyebutkan kebencian orang
di belakang matanya. Betul lah, orang hak kena yang zalim tu tadi benci dah, benci, tapi dia dok buat, tapi dia benci dengar. Tetapi diharuskan oleh syarak. Boleh kata orang macam tu, belah lembu saja, dia angkat tangan macam tu dah, belah lembu saja tuan daripada lembu. Kata lepas merata, habis berak depan rumah aku, kencing merah busuk satu rumah, habis pucuk-pucuk pokok aku duk tanam dengan Brazil pun habis dia makan. Apa dia Brazil tu? Bayam Brazil habis pun dia makan. Apalah dia marah. Kan? Han terima. Waktu duk popeh-popeh marah balik kat kita. Dah buat macam mana? Menatang ke dia reti? Pasal tak reti tu ngahang dengan dia sama. Mula nak marah kau orang. Dah tahu kata dah tahu menatang tu tak reti. Ikatlah, buatlah kandang. Lepas tu waktu raya haji, waktu nak buat kekah, hang pandai pula dia letak harga 4,000 5,000. Sedangkan terkedarah pokok Brazil aku. Aku kena dapat juga beda Brazil aku tu, dia kata. Tu tak kira spender lagi, yang ada siapa masih perak gigi tu. Ada orang beli satu pulau, nak sebut pulau segar. Cerita kat saya. Nak beli lembu untuk masjid Kelibang. Tengok perut bulat elok apa semua. Beli pulau tu. Balik mai. Meleh rupa-rupanya tali kapai ditelan. Timbang berat sungguh lah. Tali kapai tu. Tak ada lagi tu dia cerita. Ya Allah, dia kata. Lepas lagi mata. Lepas tu ambil untung macam mana? Haram. Cerita dia senang macam tu. Teringin nak ambil laba, teringin nak ambil harta, tapi cara tu tak kena. Menzalimi hak orang lain, jaga. Muslimin yang dirahmati Allah. Boleh nak diharuskan oleh syarak, kerana yang demikian itu satu perkara apa dia ni? Itulah. Pasal dia duduk bawah kali dikembang habis menjalankannya, yang boleh menjalankannya lah kot hukum syarak ke atas yang zalim. Tapi ingat bila zalim dia satu bab, jangan tambah bab lain. Kalau dia zalim bab lembu dia, jangan pergi tambah bab anak isteri dia, tubuh badan dia. Tahu kan tangan cengkoi belah lembu makan merata, marah tak cengkoi tu pula. Cengkoi tu kan ada kena-mengena, hak tu Allah Ta'ala yang bagi ke dia. Tu kalau pergi marah hak cengkoi tu, seolah-olah macam kita kata ke Allah Ta'ala, rambut rintin hitam. Marah ke lembu dah lah, marah sampai tuan tu dah berapa, hampir sabit dengan tubuh badannya. 249 masalah mengumpat dan mengadu minta tolong ubahkan jahat orang. Jiran sebelah dia duk buat maksiat, macam mana? Adakah dia satu mengumpat? Pi habaq kat orang yang berkuasa, yang duk pi duk habaq bawah pokok ceri buat apa? Bukan habis cerita bawah pokok ceri tu. Faham ke tak tu? Ada pokok ceri tak tahu ni? CNN. Adakah harus ia? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, harus pergi kepada orang yang berkuasa, bukan duk pokok ceri, bukan mesyuarat tingkap, bukan mufti kedai kopi. Pi terus abang, siapa penguasa dia yang boleh tangkap bab-bab tu? Report, ada siapa dekat tak? Tak ada, sini tak ada kad lah. Kad pencegah, tak ada. Apply bila. Berkuasa minta tolong apa kiranya ubahkan jahat dan maksiat yang berlaku di tempat dia. Jiran sebelah ni. Hari ni laki ni balik mai ikut mai, esok laki ni pula bangla apa mai juga. Dekat pula. Ni cerita ni jangan. Maka laporkanlah. Ingat bukan lapor bawah pokok ceri. Tak habis cerita pun. Seperti dikatakan si Anu itu suka melanggar dan suka gaduh. Melanggar dan suka gaduh. Atau dikatakan si Anu itu tahik judi. Itu tu. Orang berjudi duduk dalam kawasan kita bahaya tuan-tuan. Waktu dia ada duit tak apa dia berjudi. Waktu dia tak ada duit tu yang pecah belakang. Betul?
Yang pertama pasal dia teringin nak berjudi, yang kedua pasal dia nak bayar hutang judi. Tiada kami boleh berhentikan, kami tak mampu nak berhentikan. Maka perbuatan pi cerita dekat penguasa tu tadi adalah mengumpat, tetapi diharuskan. Boleh kiranya tolong akan kami berhentikannya, tolonglah tuan. Dan seumpama yang demikian itu daripada perkataan yang dibenci oleh yang kena umpat. Dia kata aku mencuri. Yalah, aku memang mencuri, tapi jangan kata aku pencuri. Geno. 250. Masalah mengumpat dan mencaci tukang riwayat hadis. Mencaci tukang riwayat hadis Nabi SAW, apa hukumnya? Kira kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan adapun mencaci tukang riwayat hadis, tukang riwayat hadis ni musnid, daripada kuani ke kuani, daripada kuani daripada kuani, tiba-tiba kita cela salah seorang, apa akan jadi? Dan saksi-saksi dan tukang-tukang jaga zakat, amil, dan jaga wakaf, dan yang menjaga harta anak yatim dan sebagai mereka itu wajib mencacinya pada waktu berhajat mencacinya, dan tiada harus menutup apa keaiban yang diperbuatnya di atas hadis Nabi. Kalau betul dia salah, abang betul dia salah. Sebab kalau dia salah kita tutup, dia jadi maudhu' ataupun dhaif terus, tak boleh pakai. Maqtu' madrub hadis tadi. Sebab apa? Sifat dia tercela. Tiba-tiba dia menjadi periwayat hadis. Itu sebab hak ni jadi masalah pada saya. Saya masalah orang lain tak ada. Hang nak baca hadis tak apa, tapi seluar pendek tu pasal apa? Jatuh hadis tadi. Rokok di mulut tapi duk cerita hadis, jatuh. Saya pernah sebut benda ni di Masjid Temoyong. Banyak orang hentam saya. Dia pun tak faham. Saya kata hadis ni satu benda yang cukup mulia. Nak baca hadis, kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari, bab adab hadis ni, bila hang nak baca hadis, hang kena buat sunnah Nabi yang komplit. Pakai tutup kepala, jangan bogelkan kepala, pakai ridak, pakai celak. Tapi ingat nak, laki pakai celak bukan waktu siang, waktu nak tidur pasal lagi. Okey, satu. Pakai bagi cukup siqahnya, baru boleh kata. Sebab apa? Takut tercela hadis tadi kerana kita. Tu bab hadis tu sebab Imam Nawawi sebut di sini. Bukan boleh saja-saja. Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu an, bila dia ada masalah, dia nak tanya guru dia Imam Malik. Pergi jumpa Imam Malik duduk tengah menyangkui buat kebun. Imam Malik jawab lala tu juga soalan. Tapi tiba-tiba mai tanya, sebab Imam Malik ni dia periwayat hadis. Tu sebab di karang kitab Al-Muwatta. Sebab itulah Imam Syafi'i nak mengaji dengan dia, sebab hadis tu ada kat dia. Tanya satu hadis tentang satu perihal tentang berkait dengan Nabi SAW. Dia pegang tangan Imam Syafi'i, dia bawa balik rumah. Imam Malik masuk bilik air, mandi apa semua, pakai paling segak, duduk tempat yang tinggi sikit, pakai minyak wangi, baru haddasana min syaikhuna wa haddasana min, sebut hadis. Sebab apa jadi macam tu? Sebab takut tercela hadis tadi kerana dia jadi periwayat. Itu kadang-kadang hadis tu jadi dhaif. Pasal apa hadis jadi dhaif? Sebab apa hadis tu jadi maqtu'? Pasal apa? Pasal apa terpotong hadis tu, terlompat pasal apa? Mesti ada masalah. Patutnya daripada kuani ke kuani. Tapi pasal apa tengah tu terus Anas bin Malik, terlompat terus. Mana pitabek, tiba-tiba terus sahabat. Mesti ada sebab. Tapi satu hadis, contohlah, tak faham ke tak tau? Faham bila cerita dia macam ni lah. Dia pemberita berita harian. Dia tu pula duk murung orang. Tiba-tiba tuan-tuan tulis Kuala Lumpur sekian-sekian bulan, penulis berita sekian-sekian. Tuan-tuan tengok penulis berita. Tuan-tuan nak baca tak berita? Tiba-tiba tuan-tuan tahu kata dia ni murung lah. Contoh,
Tercelanya dia tadi kerana dia ni suka muhung apa semua. Cerita hak dia tulis tadi tuan-tuan nak percaya tak? Macam tu kot. Siapa dia yang buat main cerita tu tadi? Lah, bini kita balik-balik rumah duk pompang-pompang kita. Pasal apa pula dah? Orang marah kat kita. Kata duk main dengan perempuan lain. Apa dia pula dah? Alah kita tanya, hang dengar pada siapa? No, daripada makcik Minah CNN berhabang kat saya. Dunia. Tak nak percaya ke dia ke dah? Contoh lah kan? Contoh lah. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang bawa cerita tadi celah ke tak celah? Kalaulah dia tu pembawa hadis, riwayatkan hadis, tukang riwayat hadis Nabi, apa hukum dia? Dia jaga zakat, tiba-tiba dia jaga harta anak yatim, dia perak. Dia jaga harta wakaf, dia perak. Tu tak boleh kata apa. Dia jaga tabung surau. Dan tiada harus menutup apa keaibannya. Jangan duk tutup. Kalau betul itu jangan duk tutup. Yang diperbuatnya di atas hadis Nabi, kalau yang hadis Nabi, atau atas saksi. Kalau dia jadi saksi, dia tu muhung lah. Tak usah duk pakai lah. Atau atas harta wakaf dan zakat dan harta anak yatim dan sebagainya. Tak betul tak? Ada tuan-tuan. Saya dengan SPRM Langkawi. Ada kes, tapi bukan dalam ni. Kes di belah luar Kedah. Kes AJK masjid. Kena. Bukan 100 dua. Duit masjid pun bukan sikit lah. Ada. Pecah mana? Jangan dah abang. Tak boleh. Kena abang juga. Kena buat report kat SPRM. Sebab dia pecah mana? Pasal di sini Imam Nawawi kata, hak ni kena bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan hak orang lain yang berkait dengan anak yatim. Harta wakaf. Maka tiada harus menutup keaiban mereka itu apabila adalah orang yang mau mengumpat dan mencacinya dan menegurnya. Itu orang yang mustahak mengumpat menegurnya. Tapi biar orang itu yang setaraf dengan orang itu. Faham tak? Orang yang faham hukum bab zakat, tiba-tiba kuan tu buat dia. Bagi orang tu lah. Kita tak tahu mana bab zakat, tak payahlah. Okey. Kita tak tahu bab hadis pun gagah nak cerita. Siapa dia nama Abu Hurairah pun tak tahu. Yang zombie boleh buat pula. Yang maulid tak boleh buat, tu yang aku heran. Itulah pok tu lah. Pening. Dia bukan tahu pun jalan hadis tu sampai macam mana. Allah. Tiadalah bernama cacinya itu umpat yang haram, bahkan ia setengah daripada nasihat. Kalau kita tak layak, kita tak payahlah, biar bagi orang lain hak layak. Kalau orang masjid, biar sama orang masjid ni lah. Kita tak payah duk ambil tahu lah. Kita jangan duk ambil pot, orang panggil. Yakni lurus hati dan baik budi bicara. Macam tu ya. Kadang-kadang nak bagi orang elok. Bila hang ada title AJK masjid, hang boleh pegang duit, hang boleh buat apa saja. Ada lah, ada kes. Duit wakaf, harta wakaf, tiba-tiba, ni cerita dia. Tiba-tiba orang masjid ni, anak dia jatuh sakit, memerlukan 15,000 pembedahan. Okey. Dia kata, aku nak ambil duit ni, nak bedah anak aku. Mana boleh? Boleh kita orang masjid boleh pakai. Pakai hukum kok mana? Tak mesyuarat, tak apa. Ada. Muslimin yang dirahmati Allah. Jaga, jangan kata kita ada title ustaz, kita ada title haji, kita ada title imam, bendahari masjid. Kita boleh buat ikut saja suka. Ingatlah, duit tu duit orang ramai tu. Jaga. Maka ini hukum ijma' ulama atasnya harus, sebab dia berkait dengan benda yang melibatkan maruah dan hak orang ramai. Kalau macam hak yang tukang pembawa hadis tadi melibatkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duk muhung siapa? Hak tu maudhu'. Dia muhung kata, contoh dia apa dia? Makan betik ke apa dia? Yang hadis maudhu' tu. Duk wah kata ini hadis. Setiap awal bulan
Setiap awal bulan mesti keluar hadis tu. Lepas tu siapa yang tak viralkan akan ditimpa kesusahan. Pandai pula ayat bawah tu. Mana hadis betul? Setiap satu Muharram, barang siapa yang tidak berselawat, bagus selawat tu memang bagus. Tapi tak ada apa hadis tu. Lepas tu bila mai bulan hak yang elok kedua pula, contohnya Muharram siapa? Rabiul Awal. Setiap Rabiul Awal. Loh. Pernah jumpa tak hadis tu? Ada kan? Bukan hadis lah, hak yang duk di viral. Ada. Okay, ya? Ditulis daripada tepi Qastalani, pada Fathul Bari ada huraian hujah dari situ. Dan katanya pada tempat lain lagi bahkan wajib ia kerana memelihara akan syariat, kerana dia boleh busuk habis nama agama. Okey, terus habis masuk lagi soal. Okey, masalah mengkabarkan aib belian orang, apa hukumnya? Betul? Belian? Beli. Okey. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila engkau lihat akan siapa-siapa yang membeli, ia akan satu yang ada cacatnya. Cacat. Atau membeli ia akan barang curi. Mamak lalu curi barang. Lepas tu pergi tolak. Dia tahu barang tu barang curi. Kita tahu kata barang curi. Senang, jangan duk belilah kat mat lalok ni, senang cerita. Dia main jual standar nyok. Ambil aku, ni ambil lah. Saya tolak murah aku. Tu saya duk beli lah, mak mentua saya kerap kenal lah. Dia tolak pisang hak uzak-uzak tu dia pergi tolak. Bodoh sangat. Tengok ke dia pun tahu dah. Muslim ni rahmat Allah. Okey tak? Kita tahu kata benda tu benda curi, atau membeli barang yang campur najis. Kita tahu yang kan duk viral kan. Jangan makan kopok ni. Ada E326. Kita pun pandai daripada ni. Jangan duk beli hak ni. Pasal kita kalau betul takut pula kalau tak betul viral pula, kita pula berdosa. Ambillah kepastian dulu sebelum memviralkan. Boleh tak haduk viral macam tu? Boleh. Sebab kita nak jaga maslahah umat Islam. Atau seumpama yang demikian itu, maka boleh engkau beri ingat kepada orang yang membeli. Hantar terus. Jangan duk beli ni. Kita BMF. Kita jangan duk beli ni. Lah tak ada juga beli boleh kot no. Tuan-tuan, tak semua benda tu haram atas sebab benda tu najis. Tapi bila dia ada kait dengan benda lain, ni tasawuf lah. Bila dia kait dengan ihsan, dia kait dengan hubung kait menzalimi orang lain, maka cara dia adalah boikotnya. Contoh, apa hukum makan ayam? Makan sembelih lah, jangan makan rekah macam tu. Apa hukum makan ayam pergi goreng? Alai, tak ada apa. Apa hukum makan KFC? Tak salah apa makan KFC. Tapi kalau kita renung balik, apa hukum makan McD? Mereka kata KFC boleh gagah lagi. McD. Sebab apa? Pelaburan tu sampai kepada siapa? Hak tu kena ada ihsan nama dia. Faham lagi? Tak perlu perdalam dah kot. Okey. Hak tu lah. Tapi bila kita boikot, ni perniagaan orang Melayu, McD Melayu kah? Kita pun naik orang juga. Kan? Tapi kalau ada franchise dia adalah orang Melayu kita, pikuk mana pun kalau kata RM50 kita earnkan duit kita, belanjakan duit kita, sekupang dua kupang pi dak ke Israel, pi dak kat mereka untuk beli senjata. Ada tak? Ada tak salah. Tu je. Kadang-kadang orang tak faham dari segi syariat. Tak ada apa, sembelih biasa, jual beli sah. Tapi masalah dia ihsan. Faham? Itulah. Ada orang duk tanya macam mana ni ustaz ni haram betul mana? Awak dia bercampur apa? Dia bukan pasal itu. Pasal ni bab ihsan. Orang yang tak faham ihsan adalah orang yang ambil syariat saja. Dia tak faham tasawuf ihsan, dia tak faham. Muslimin yang dirahmati Allah. Ini bab jual beli ni tadi. Lagi-lagi tahu kata dia tu jenis timbang. Alah, letak atas timbang kat terus.
Sekilo sekilo. Oh, tak angkat terus. Mari. Letak sengak. Tak betul kilo. Betul tu pacak nombor 1. Baru ni. Tak boleh, lagi tak ada. Tapi buat macam mana kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata kalau timbang tu timbang depan pembeli. Tapi buat macam mana? Dia main sepaket dah, gula sekilo. Dia nak buat macam mana? Dia main dah sekilo. Cuba balik timbang. Tu nak buat macam mana? Pilah cari dekat penjual yang adil, lagi yang memahami, dia faham. Tuan-tuan, bab jual beli ni satu, untung memang dicari, tapi sedekah pun kena ada. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Tapi kalau penjual yang nak untung semata-mata, sedekah hampir tak mau, tu yang jadi riba. Riba berpunca daripada dia tak mau langsung sedekah, dia nak untung semata-mata, yang itulah jadi riba. Hak satu lagi pula, dia kerja sedekah. Ada minggu buka tutup tu. Zebah kerja sedekah. Boleh apa-apa. Tak ada tak buat duit, tak apa-apa, ambil. Kawan pula mai tak apa kawan-kawan. Tak apa kawan-kawan, kita belanja. Minggu buka kedai makan, esok tutup. Nama pun kawan menega. Yang kita kawan tu awak tak bayar. Patutnya kita support dengan bayar. Pahala bagi kita sebab kita support kawan ni dah. Kawan-kawan kamu kira nombor ni kawan hak jenis tu. Tu bukan kawan nama dia tu. Muslimin yang dirahmati Allah. Kalau dia nak bersedekah, tolong bagi balik modal, hak beda modal dia pun jadilah. Dia habis modal banyak mana? Dia kata. Kalau kata dia jual ayam ni, kata dia habis modal 5 kupang. Tiba-tiba dia jual RM1. Okeylah, tak apalah. Tak apa, aku belanja. Bagi juga 5 kupang. Beda lepas pada ni. Lepas pada modal dia. Kalau semua ada 10 orang kawan macam tu, tutup kedai kawan. Mana dia? Kita ni tak faham naknya. Pembeli tak faham, penjual. 3 orang jenis peniaga, kata Nabi SAW. Yang pertama, nak keuntungan semata-mata. Dia meniaga, dia kira nak untung lah. Yang kedua, dia nak untung, dia nak bersedekah. Yang ketiga, dia nak sedekah mata-mata. Hak mana Nabi kata yang aku suka ni, untung biar sikit, sedekah pun sikit. Sikit. Orang sayang. Yang ni nak untung lah, nak untung. Tapi keberkatan tu tak ada, sebab dia riba, haram dan sebagainya. Hak satu ni awal minggu dah tutup dah. Tak payah cerita apa tak apa. Buat pinjaman konon, pinjaman sampai 100,000. Minggu tutup dah. Waktu nak bayar balik macam mana pinjaman tu tadi? Kawan-kawan macam tak? Faham tak? Bab niaga. Jangan kita kata kawan-kawan pergi minta letak harga. Pergi kat cashier, kita dah ingat dia belanja dah. 50. Kawan-kawan. Jangan duk kata macam tu nak. Jangan duk kata macam tu. Lain kali masak chicken chop sendiri di rumah. Heran orang kita tuan-tuan. Tang hak yang kedai bayar cash, kedai Cina, kedai ada dia bunyi. Dengan peniaga Melayu hak yang hidup segan mati tak mau. Minta murah. Beli mau nak minta murah. Yang kedai supermarket tersurat ada berani zat murah. Tak pun. Muslimin yang dirahmati Allah. Hak yang duk jual ke kampung dia pun nak untung sekupang pun. Tu pun bawa motor pun menyengit merata. Pergi ambil ikan di market Kelibang. Pung kok kampung, pung kok taman bawa ikan tu tadi. Dengan lalat doligan tak tahu lagi lah. Lalat doligan sama laju dengan motor. Sampai lah loh. Takkan tak boleh murah kot. Loh. Pergi mengai ni lah abang dah. Tak faham ke? Tapi bila pihak tempat yang ni pula boleh beli, tak ada pula dia nak minta murah. Pihak tempat ni Fresh Mart.
Ada apa berani apa minta kat cashier, murah sikit boleh, murah sikit boleh. Ada apa ni? Muslimin yang dirahmati Allah. Patutnya kita support hak yang macam ni. Hak nu tahu dah kata kaya, tidak dia tak boleh buka lah sampai mall-mall apa semua tu. Terus weh, habis aku no. Mengkhabarkan sampai habis satu masalah. Mengkhabarkan satu orang itu alim tetapi fasik, adakah harus? Dia tu alim tapi dia rosak agama. Dia alim, dia ada ilmu cukup banyak. Mengaji pondok, mengaji merata, bila pendek tu dia panggil fasik. Apa dia maksud fasik? Rosak syariat padanya. Mayang pun kadang-kadang tak, kadang-kadang, tapi alim. Tu dia panggil alim yang fasik. Okey. Kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, apabila engkau lihat satu orang alim itu pergi balik mengerjakan jahat atau ia buat bid'ah. Bid'ah ni kena faham nah. Bid'ah apa? Tolong faham ni, sebab bid'ah terbagi pada dua, pada akidah kita. Dan banyak orang mengambil ilmu daripadanya pasal dia alim, serta ditakuti atasnya memberi mudarat, maka harus atas engkau nasihatnya dengan menerangkan halnya dengan niat memberi nasihat. Pergi buat tazkirah balik kat dia, pergi urut belakang, kata Imam Asy-Syafi'i, urut balik hak sama-sama mengaji dengan dia tadi, urut balik, ni buat tak betul ni. Kan? Habis takat tu dulu. 8.44. Tak pasal nampak bandin angkat pinggan, kena bahbi awal ya. Okey. Baik, takat tu saja tuan-tuan. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Apa yang saya kata bukan daripada mulut saya. Kalau siapa bawa kitab, tahu benda tu ada dalam kitab. Takat tu saja tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.